Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini kita bersua kembali dalam satu program mingguan kita, iaitu program Jom Singgah Wakaf Ilmi yang dipersembahkan daripada page Santai Satar. InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas satu tajuk yang sangat dekat pada kita, yang melekat pada kita, yang kita duduk berjalan di atasnya, iaitu tentang masa. Tajuk kita pada malam ini iaitu tentang masa yang hilang. Baik, insya-Allah bagi kita mengisi pengisian kita pada malam ini, saya persilakan dua orang ahli panel yang tidak asing dalam wakaf ilmi kita ini, iaitu saya persilakan yang pertama Dr. Wan Azimin Wan Adnan. Insya-Allah silakan masuk Doktor. Dr. Wan Azimin bertugas sebagai pegawai syariah di Mahkamah Syariah Pasir Mas. Alhamdulillah, apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Masya Allah. Sihat. Jelas nur pancar di wajahmu. Seterusnya saya persilakan ahli panel kita Sir Fikri bin Muhammad. Dijemput, dipersilakan. Sir bertugas di Mahat Tahfiz Tanah Merah. Alhamdulillah, Sir. Apa khabar? Ya. Alhamdulillah. Sir Fikri, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Sir Fikri semak seomong. Baik. Dan berdasarkan apa kita sebutkan tadi, tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan dengan masa yang hilang. Tadi saya sengaja test suara, test mic, menyebutkan satu lagu Rehan, ya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Baik, sebagai kita kata pembuka bicara permulaan kita pada malam ini, kita nak tengok bagaimanakah saya jemput Sir Fikri dulu, boleh Sir Fikri dulu. Kita nak tengok bagaimanakah dalam Islam, dalam kacamata Al-Quran, dalam perspektif kalamullah, bagaimanakah masa itu dibicarakan oleh Allah untuk kita fahami. Bagaimanakah Allah berbicara tentang masa itu sendiri. Jadi kalau mungkin kita kait dengan surah Al-Asr macam mana? Mungkin saya teruskanlah. Saya serahkan kepada Sir Fikri bagaimana untuk kita tengokkan, untuk kita lihat bagaimanakah Al-Quran berbicara tentang masa. Dipersilakan. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fadil selaku moderator, Dr. Wan Azimin selaku rakan panelis pada malam ini. Saya tak boleh mulakan dengan asyik lah. Kalau moderator mulakan dengan asyik, sebab soalan tadi berkaitan dengan perspektif Al-Quran tentang masa. Jadi sebelum saya ambil daripada perspektif Al-Quran, saya nak bawa satu kata-kata yang selalu kita dengar kan. Kita dengar semua kata-kata ni. Dia kata masa adalah emas ataupun masa adalah wang. Itu yang selalu kita dengar kan, betul tak? Tapi sebenarnya itu tidak tepat. Masa adalah kehidupan. Kata Imam Hasan Al-Banna, dia sebut, dia kata, sesiapa yang tahu nilai sebenar masa,
dia mengetahui nilai kehidupan. Seorang ulama lagi sebut Abu Bakar bin Ayyash. Ulama ni ulama Qari lah. Kalau orang yang Qari, dia tahulah. Abu Bakar bin Ayyash dia sebut, dia kata, sekiranya 1 dirham tercicir daripada tangan salah seorang manusia, kita akan dapati seorang itu akan merungut, duitku hilang, dirhamku hilang. Tapi bagaimana apabila kita membazirkan masa kita berjam-jam, tidak pernah terdetik dalam hati jiwa kita, hidup kita telah hilang. Dalam memahami nilai masa ni, kita kena menghargainya. Dan kita nak memahami itu, kita mesti memahami perkara-perkara berikut. Yang mana asasnya bila mana kita sebut tentang masa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjelaskan masa itu adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Isra, apa betul surah Al-Isra dulu sebelum surah Al-Asr. Kita biasa dengar kan? Surah Al-Isra ayat yang ke-12. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Maksudnya, dan kami, yakni Allah menjadikan malam dan siang itu 2 tanda. Malam, siang. 2 tanda. Apa? Yang membuktikan kekuasaan kami. Maka kami hapuskan tanda malam, kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Bila mana hilangnya gelap, datangnya siang. Supaya apa? Supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhanmu. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun, bilangan hitungan hisab. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu, kami telah menerangkannya satu persatu dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Poin yang pertama adalah masa itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah menciptakan kejadian siang dan malam, Allah Ta'ala beritahu kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal lagi macam mana kita nak menghayati dan memahami dan menghargai masa itu sendiri. Yang kedua, bila kita sebut tentang masa ini, sentiasa kita membaca surah apa tadi? Surah Al-Asr kan? Surah Al-Asr ni antara surah yang paling pendek dan paling ringkas. Kita selalu baca kan? Rasa semua ingat surah ni kan? Semua ingat. Tapi bila kita tengok surah itu sendiri ringkas dan padat. Saya pernah dengar Al-Fadhil Ustaz Sya'ari Abdul Rahman, dia pernah sebut dalam Tadabbur Al-Qurannya, dia kata kenapa Allah Ta'ala menjelaskan tentang masa itu dalam satu surah yang sangat singkat. Antara benda yang penting adalah benda yang penting ni kita nak bila kita nak bagi tahu benda penting, kita mesti royak dengan ringkas. Contohnya ada berlaku kebakaran contohnya. Tahu kalau kita ada maka dengan ini saya nak maklumkan ada kebakaran gitu kok. Kalau kebakaran ni kita kayak terbakar mudah. Bila sebut tentang masa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah bersumpah. Yang kedua, kenapa masa tu penting dalam Islam itu sendiri? Sebab Allah Ta'ala sendiri bersumpah. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita semua manusia berada dalam kerugian. Bila kita menghayati, kita dengar sedikit sebanyak berkenaan dengan tadabbur Al-Quran. Wal asr itu sendiri ada juga bermaksud waktu asar. Kenapa waktu asar? Kerana kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu asar? Kalau kita tengok waktu petang-petang, biasanya kita ni biasanya kalau orang baru balik daripada kerja, masa tu masa habis dah kerja. Kalau orang yang berniaga, masa petang ni, nak masuk malam ni, nak tutup kedai lah kalau kita kan. Tapi biasanya masa ni orang bekerja akan tengok balik apa yang telah dia dapat daripada pagi. Orang yang berniaga dia akan fikir balik untung rugi dia. Masa petang. Wal asr.
Tapi walau dalam konteks apa pun yang kita fikir pasal untung rugi, Allah Ta'ala datangkan maksud untung rugi yang sebenar. Iaitu illal ladzina amanu. Pertama sekali nak jadi orang yang beruntung. Bukan orang yang banyak duit, bukan orang yang banyak apa lagi, banyak isteri dan sebagainya kan. Amanu, yang pertama sekali mesti beriman. Wa amilus salihat. Tak cukup dengan hanya kata beriman, kena beramal dengan amalan yang baik. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Maksudnya kita bila mana kita dah tahu sesuatu kebenaran, kita tahu Islam, adakah cukup Islam itu untuk diri kita saja? Kita mesti sampaikan wa tawasaw bil haqq. Sampaikan dakwah Islam itu sendiri. Dan Allah Ta'ala tahu dah bila kita sampaikan dakwah itu akan adanya ujian, mihnah. Mari ayat yang seterusnya, wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Bila mana kita nak sampaikan sesuatu kebenaran, hakikat, akan ada ujian. Di situlah berpesan-pesan dengan kesabaran, tingkat yang tertinggi. Sebab itulah bercerita tentang masa itu sendiri, dalam Islam itu sendiri, dia sangat-sangat signifikan, sangat-sangat penting. Kalau banyak tempat Allah bersumpah dengan masa kan, tapi yang kita selalu baca antara lain yang wadduha wal fajr, semua nak bagi tahu bahawasanya masa itu sangat-sangat diambil berat dalam Islam itu sendiri. Sebab itulah saya nak sharekan benda ni untuk diri saya sendiri, supaya kita ni bila mana kita bercakap tentang masa itu sendiri, pastikan kita tujukan kepada diri kita sendiri dulu. Sebab tak kata orang lain lah, hamba sendiri, saya sendiri, cuba kita tanya balik diri kita, adakah kita betul-betul menggunakan masa setiap hari 24 jam yang Allah bagi itu sebaik mungkin. Sudah pasti insya-Allah semua kalau kita ni ada kesedaran, pasti kita akan jawab kita tak gunakan lagi sebaik mungkin. Sebab itulah masa ini merupakan satu benda yang penting, sentiasa kita mesti diperingatkan tentang masa itu dalam konteks yang telah disebutkan tadilah. Setakat itu saja Ustaz Fadil berkenaan dengan Masya Allah. tadi. Kupasan yang disebutkan oleh ahli panel kita yang pertama, Sir Fikri tadi, saya rasa sangat memberi satu dimensi pembuka yang baru untuk kita lihat bahawa masa ni sebenarnya salah satu daripada makhluk Allah yang penting, yang utama. Kalau tidak, takkan Allah bersumpah demi masa. Kalau dalam ilmu tafsir sendiri, kalau kita tengok siapa belajar tafsir, kalau ada Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tertentu, nak menunjukkan tentang betapa pentingnya, ataupun nak menunjukkan betapa kita kata makhluk tersebut memberi kesan besar. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar dan sebagainya lah, seperti mana yang telah disebutkan oleh Sir Fikri tadi. Dan bila Allah saya rangkumkan tadi, ada 3 poin penting, iaitu yang pertama, masa itu adalah makhluk dan kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, antara nikmat yang terbesar. Yang kedua, Allah bersumpah, kita sebutkan pertama tadi, Allah bersumpah demi masa, nak menunjukkan kepentingan masa. Dan yang ketiga, dalam surah tersebut juga disebutkan tentang pentingnya untuk kita menyampaikan kebenaran dan kita bersabar. Baik, terima kasih kepada Sir Fikri. Saya teringat yang Sir Fikri ni dekat Mahat Tahfiz tu, Sir Fikri ngajar fizik ya? Ya, saya. Kalau macam tu, boleh tak tambah sikit lagi dalam 2-3 minit mungkin? Macam mana masa tu kita nak kait dengan fizik dengan sains ni macam mana boleh tak? Boleh kongsi kami tak? Kami ni tak belajar sains sangat tak? Ni nak tahu lah juga kan, sebab sains pun makhluk Allah, sains pun ilmu yang asal daripada Allah. Ilmu Allah ni tak mesti kena tulis Arab baru jadi ilmu Islam lah. Jadi semua ilmu alam ni sebenarnya ilmu daripada Allah juga. Jadi cuba Sir Fikri sebut sikit macam mana kaitan antara masa dengan sains ataupun dengan fizik tadi.
untuk kita kaitkan, untuk kita tambah iman kita. Silakan, tamu sikit ni. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz Fadil. Jadi kaitan masa dengan konteks ilmu sains lah. Begitu Ustaz tak? Betul. Dalam Lebih konteks kurang lah. sains. Dalam bahasa yang saya suka guna bila saya mengajar anak-anak murid saya ni, bila saya masuk kelas saya kata kita jangan fikir kita belajar sains ni satu benda yang tak ada kaitan dengan agama. Kita sebut sains tu macam kita kata tak ada bunyi harap kan. Tak bunyi harap pun. Sebenarnya dalam Al-Quran itu sendiri istilah dia tak sebut wal sains, tak ada lah kan. Tapi kita biasa dengar sunnatullah. Saya sebut sama budak-budak bila saya mengajar, ini adalah sunnatullah. Kejadian ni kalau dalam buku teks dia cerita semula jadi. Tapi kita kena betul sama dengan anak-anak murid kita ni. Semula jadi tu dengan sunnatullah. Tak ada benda berlaku semula jadi. Tu intro lah. Jadi bila kita bercerita tentang masa tu, kaitan dia dengan sains itu sendiri, dia dalam sains ni, masa ni dibincangkan dalam fizik. Bukan kimia, bukan biologi. Kimia ni dia cerita pasal bahan. Biologi cerita pasal benda hidup. Fizik. Sebab tu kalau daripada dulu lagi, kalau kita pernah belajar sains dulu, kita pernah dengar nama Isaac Newton. Lepas tu Albert Einstein kan. Ni tokoh-tokoh yang dikenali dalam fizik lah. Tapi nak bagi tahunya pentafsiran masa ni dalam fizik itu sendiri, masa ni merupakan disebut kuantiti yang paling asas. Ada 5. Kalau budak belajar fizik sains dia tahulah 5 kuantiti yang asas, antaranya masa. Okey? Dan sampai ke hari ni pengkajian tentang masa tu, kalau dalam fizik dulu dia panggil fizik yang tradisional, fizik yang lama, dikaji oleh Isaac Newton dan sebagainya, dia mengatakan masa tu mutlak. Tapi bila datang dalam konteks yang baru, fizik moden, dia panggil quantum fizik. Kita boleh dengar quantum fizik ni, bila saintis mengkaji, masa itu sebenarnya relatif. Albert Einstein dia keluarkan satu teori, saya nak teori sikit lah. Teori ni, dia kata, Albert Einstein ni dia sebut, sesiapa yang bergerak, mampu bergerak dengan halaju cahaya, dia mampu memberhentikan masa. Itu teori yang dibuat oleh Albert Einstein, dia panggil relativity theory, teori relativity. Apa yang kita faham di sini ialah dia kata kalau kita ni mampu bergerak dengan kelajuan cahaya, tahu cahaya kelajuan dia berapa? 300,000 kilometer per saat. Dia bukan per jam deh. Kita cuba bayangkan 300,000 kilometer per saat. Subhanallah, terlalu laju. Tapi kalau ada makhluk yang boleh bergerak dengan kelajuan cahaya, dia boleh memberhentikan masa. Bincang pasal masa ni saya teringat. Ada seorang ustaz tersebut, dia kaitkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila mana Nabi menaiki Buraq kan. Kita semua tahu Nabi menaiki Buraq bergerak dengan kelajuan. Ustaz tahu, ustaz lebih tahu kan. Bergerak dengan kelajuan cahaya kan. Maksudnya bila mana dikaitkan dengan teori, sangat logik. Bila kita belajar ni, teori yang dibuat oleh Albert Einstein tu berkenaan dengan teori masa dan kelajuan cahaya tu sebenarnya bila kaitkan dengan cerita Isra' dan Mi'raj, dalam sains sebenarnya sudah ada kelogikan dalam peristiwa tu sendiri. Sebab bila mana sesuatu benda boleh bergerak dengan kelajuan cahaya, dia boleh pergi ke mana-mana masa yang dia nak. Sebagaimana dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kita tahu kan Nabi diperjalankan, dipertontonkan bagaimana manusia dia menerima seksa azab api neraka, masa yang orang panggil benda kalau dalam konteks kita tak berlaku lagi. Tapi nak bagi tahu je masa ni merupakan makhluk Allah yang sampai hari ni manusia masih tak habis mengkaji. Kalau kita belajar fizik ni, masa ni dalam konteks fizik, quantum fizik ni, banyak lagi benda-benda yang tak mampu dirungkai dengan akal. Tapi dah ada teori-teori, bila mana difikirkan balik, benda tu memang sangat-sangat logik. Dan bila kita teringat dengan kisah-kisah dalam Isra' Mi'raj contohnya, sebenarnya benda tu ada logik dalam sains itu sendiri. Jadi itulah sekadar perkongsian berkenaan dengan masa, kaitannya dengan sains itu sendiri. Dia merupakan salah satu kuantiti
yang paling asas dalam fizik untuk kita ukur lah. Ada jisim, ada suhu. Salah satunya masa. Dan diukur dalam unit yang paling asas. Dia panggil SI unit, saat. Itulah dari sudut sainsnya. Rasanya itulah sikit yang boleh saya sharekan di situ. Terima kasih Sir Fikri. Saya nampak tu, saya ni orang yang tidak mengaji sains secara ni lah. Bahkan tidak mengajar sains lah. Kita tahu kalau bab masa ni, kalau nak sampai kita tadi Sir Fikri sebut boleh, kalau bergerak dengan kelajuan cahaya, boleh dia boleh memperhentikan masa. Maknanya dia lebih cepat ada masa lah. Dia boleh memperhatikan keadaan, dia boleh tengok masa depan, dia boleh tengok masa belakang ataupun yang masa dah lalu. Ada macam Nabi boleh, banyak kan gambaran macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menceritakan kepada kita bagaimana Nabi dapat melihat gambaran-gambaran yang akan berlaku di masa hadapan, terutama bila menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sangat menarik kalau kita sambung lagi tu. Tapi sebenarnya saya pun teruja nak tak sabar juga nak dengar bagaimana pula kupasan Dr. Wan Azimin kita. Ya, tadi Sir Fikri dah tinggalkan kepada kita, dia kait dengan burak. Burak tu cahaya laju. Nabi naik atas burak, Nabi tak ada apa-apa pun. Nabi sebenarnya lebih hebat daripada burak, tapi burak tu jadi alat saja. Malaikat Jibril pun sama. Jadi mereka ni semua ni sebenarnya cahaya. Burak barkun tu kilat cahaya juga tak. Baik, Nabi sendiri, Nabi sebagai kita kata guru utama kita, guru besar kita, guru utama kita. Bagaimana Nabi berbicara tentang masa sendiri? Dipersilakan Dr. Wan Azimin, insya-Allah. Saya nak menadah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya syukur kita kepada Allah Ta'ala diberi kesempatan dalam pertemuan atas wakaf kan? Atas wakaf, tapi wakaf ni bukan duk main haji ni, bukan nak papi haji, bukan duk buat kosong, tetapi hakikat sebenarnya kita membicarakan tentang ilmu. Maka apabila kita kecek tentang ilmu, sudah semestinya perkara yang memberi kesan kepada kita ni adalah dalam aspek iman kita dan juga pada sudut ibadah kita. Sebab itulah dalam aspek duduk dalam majlis ilmu ni, Rasulullah sentiasa menyeru orang untuk berada dalam majlis ilmu. Dia kata, ijlis ma'ana nu'min sa'atan. Dia kata, duduklah bersama aku, kita ni dalam majlis ilmu, supaya kita dapat beriman dalam sesaat ataupun sejah. Saat tu merujuk pada masa. Jadi kalaulah sedemikianlah besarnya peranan ilmu, sekiranya kita isi masa kita dengan aspek ilmu, maka dan ini juga merupakan saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalaulah ini merupakan satu orang panggil agenda lah, satu agenda pengisian kita di mana saja, di mana saja. Kalau kita selit berkaitan dengan ilmu yang memberi kesan kepada kehidupan kita dan sikap pendirian kita, sudah semestinya perkara tersebut akan memberi manfaat dan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Jadi kalaulah wakaf ilmu ini mendapat saudara pendengar di luar dapat berkongsi ataupun dapat share lah program sedemikian ni, program sebegini, maka sudah semestinya ianya memberi manfaat pada sudut pahalanya, pada sudut pembangunan sikap kita, pembangunan agama ummah itu sendiri. Itu secara roughly lah, saya tertarik sangatlah sekiranya dibincang pada perspektif berbeza. Tadi ditanya sudut Quran, lepas tu pada perspektif sains, fizik itu sendiri, dan bersama-sama kita Al-Fadil, Sir Fikri merupakan pendidik, pendidik. Sudah semestinya mereka ni orang yang kalau dikongsi ilmu-ilmu ni, ianya sedikit sebanyak memberi satu perkara yang baik kepada anak-anak kita. Saya sebagai pendengar ada anak, orang luar ni ada anak, sudah semestinya perkara-perkara ni kalau kita pakai kaedah skala kaedah skala pemahaman kita pakai hok mana kita faham lah. Hok mana kita faham.
merujuk pada soalan. Kita ni tak ingat buah atas wakah ni kena beringat masa juga. Kalau buah atas wakah, lepas maghrib, pahisa apa. Rapat tengah malam kalau buah ni. Tapi kita beri tajuk. Tajuk kita masa yang hilang. Apabila sebut masa yang hilang, maka kita kena faham dulu. Sebagaimana sama je. Mana-mana definisi kita ataupun orang panggil common set kefahaman. Satu yang kita kena faham belaka, apabila sebut masa, maka ianya merujuk kepada kehidupan. Kehidupan. Jadi kalaulah perkara ni lah merupakan satu kepahaman kita bersama, maka kalau kita merujuk sandaran daripada Nabi sendiri, sandaran pada as-sunnah sendiri, sandaran pada hadis sendiri, banyak menyebut tentang aspek masa itu sendiri, apatah lagi ianya ada hubung kait dengan hal, dalam keadaan orang itu sendiri, keadaan hal sendiri. Gini, makna dia kalau kita ambil satu hadis yang masyhur jugalah. Kita jumpa hadis ini riwayatkan oleh Ibnu Hakim daripada Ibnu Abbas, irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi perkara yang dimasuk sini ni ianya merujuk kepada orang itu sendiri. Dia kata hayatuka qabla mautika. Hidup kamu sebelum datang masa kematian kamu. Itu satu. Yang kedua dia kata sihhatuka qabla saqamika. Dalam keadaan masa sihat kamu hendaklah kamu jaga sebelum datang masa sakit. Yang ketiga disebut masa lapang. Masa lapang, faragaka, keadaan lapang, kita tak sibuk. Masa lapang sebelum datang masa kesibukan kamu. Yang keempatnya, masa muda kamu sebelum datang masa tua. Dan juga yang akhir sekali, masa kaya kamu sebelum datang masa kefakiran kamu, kemiskinan kamu. Jadi, kalau tengok pada hadis ini, ianya merujuk kepada keadaan orang. Masa tu dilihat pada keadaan orang itu sendiri. Kita lah hamba dia lah. Kita ni umat dia ni. Jadi kalaulah kita beringat-beringat perkara ni, bahawa satu masa, satu ketika kita akan berhadapan dengan suasana yang susah. Contohnya sakit kan. Contoh sakit. Masa sihat, kalau kita sihat, kita tak isi dengan pengisian yang bermanfaat, amalan saleh kita raya. Maka kalau mari tiba waktu sihat, khususnya apabila dikait pula dengan faktor umur pula disebut ketika mari waktu tua kamu. Pada masa tua kamu, masa muda kamu tak beringat. Tapi apabila tiba masa tua, maka ini juga merupakan satu hambatan, satu kekangan kita untuk melaksanakan kerja-kerja, kerana dalam masa sama, kita ni, Nabi memperingatkan kita bahawa masa itu sendiri adalah suatu kepertanggungjawaban. Apa perlu dilaksanakan dengan sempurna sebaik mungkin. Masa yang Allah beri, sebagaimana Fikri kata tadi, ini adalah merupakan anugerah Allah. Masa dan anugerah Allah. Kalaulah anugerah, maka kita sepatutnya mensyukuri. Kita ada masa lapang, ada masa sihat, maka mensyukurinya dengan cara melaksanakan perkara-perkara taat dalam masa kita ni diberikan nikmat begitu banyak. Betul. Kalau kita relate balik, analisis balik hadis tersebut, makna dia kita faham sangat bahawa kita ni kadang-kadang tak ingat. Kita ni perangai kita manusia ni lupa. Sekarang ni baru terasa bahawa Allah lah, syukurnya kalau boleh derak rata. Litah jajahan tak apa dah. Litah daerah. Tapi sekarang tak boleh. Sekatan PKP. Jadi ini pun merupakan baru teringat Allah. Masa ni baru nak pergi ziarah. Masa ni baru nak pergi kubur. Kubur pun kena denda ni. Jadi kalau ada aspek-aspek demikian kita diperingatkan, maka kita ingat sebagaimana contoh disebut dalam hadis Nabi, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu amad an mimman umrihi fima afnah. Ada satu hadis yang panjang, tapi antara dia menyebut bahawa sesungguhnya umur kamu akan ditanya pada hari akhirat nanti. Tentang apakah yang kamu telah
isikan semasa kamu dalam ketika umur kamu tersebut. Selain pada ditanya tentang ilmu kamu, tentang harta yang kita ada, tentang kesihatan tubuh badan kita, maka umur itu adalah merupakan satu perkara yang dipertanggungjawabkan. Jadi kalau nak kupas lebih panjang lagi, terlalu detail, tapi sebagaimana sebut sikit tadi, disebut tentang Isra' Mi'raj. Kalaulah peristiwa-peristiwa yang terkena pada Nabi ataupun yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selidik balik, kita buat kajian balik, maka sudah semesti begitu banyak pengajaran. Itu adalah faktor masa. Termasuklah aspek hijrah Rasulullah. Hijrah Rasulullah. Ataupun dalam keadaan suasana Rasulullah itu sendiri hidup. Suasana itu dikaji oleh pengkaji-pengkaji bahawa inilah merupakan keperluannya manusia, kepentingannya manusia kepada seorang Rasul untuk membimbing mereka. Jadi aspek inilah kita perlu ingat bahawa peristiwa itu sendiri adalah merupakan perkara-perkara yang memberi pengajaran kepada kita. Itu pada Rasulullah, termasuklah peristiwa yang berlaku pada diri kita semasa kita sakit, semasa kita masih ada ibu bapa bersama kita. Maka ada Rasulullah menyebut bahawa ridallah fi ridha'il walidain. Ingat, masa yang kita masih ada ibu bapa, masa inilah merupakan sepatutnya kita menunaikan tanggungjawab kita kerana keberkatan kehidupan kita ini bergantung pada ridha walidain. Ridha kedua ibu bapa kita. Panjang lagi, sekadar tu dulu. InsyaAllah kita boleh kupas lagi dalam aspek yang lain. Balik semula kepada moderator. Sila. Alhamdulillah. Doktor, kalau dengar ni galik, kita rasa kupasan doktor tadi tu rasa macam sekejap sangat. Dan rasa sekejap sebab apa kita suka? Benda kita suka ni kita rasa walaupun benda tu sebenarnya lama ni. Doktor kata tu dekat 10 minit juga tu benda tu. Tapi rasa macam sekejap sangat. Sebab apa? Sebab benda tu dia mari berkat. Dia mari berkat. Tu bagi berkat. Kita orang apa ngajar agama kata berkat je. Tapi sebenarnya dia berkait dengan tadilah unsur unsur relatif hal. Korelatif apa. Saya fikir dia sebutlah mula apa ni dah. Maknanya menunjukkan bahawa benda kalau dah dia sinkronis dengan kita punya gelombang jiwa kita, kita akan rasa benda tu laju. Tapi sebenarnya kalau ikut masa-masa biasa dia sebenarnya lama, tapi kita bila ikut sekali dia rasa macam sekejap saja. Sebab tu kalau kita tengok para ulama, contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dalam satu malam dia boleh semaya sampai 300 rakaat dalam satu riwayat, dalam satu manakib cerita. Kalau ikut logik tak logik dengan masa tu. Ya. Tetapi itu nak sebutkan kalau bahasa orang agama kata berkat lah, tapi kalau dalam kajian sains dia boleh kaji lagi. Macam mana orang tu bila dia dah rohani dia dah sampai satu tingkat yang melaju menuju kepada Allah, dia boleh mengatasi masa, dan masa dia tu berkat, dia boleh isi dengan banyak benda. Kita ni ralik satu benda dengan telefon, tak khabar saja. Ada tak khabar ada. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sefikri, ada satu soalan saya nak tanya lagi. Kalau tadi Dr. Azimi sebut tentang bagaimana Nabi mengajarkan umat tentang masa. Banyak yang kita boleh ambil tadi dari hadis Nabi. Ulama sebagai pewaris Nabi. Boleh cerita sikit tak bagaimana pula ulama dalam konteks umat yang lebih luas, umat yang lebih besar, bagaimana ulama mencontohkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan mereka sendiri. Bagaimana ulama tu menggunakan masa? Ada kisah-kisah dia tak? Silakan, tafadhal Ustaz Fikri. Allahu Akbar. Allah, terima kasih Ustaz Fadil, Dr. Wan Azimin. Bila Dr. Wan Azimin sebut berkenaan dengan hadis Nabi SAW tadi, saya teringatlah tentang satu benda sebelum jawab kepada Al-Fadil, Ustaz Fadil tadi jawapan tu, soalan tu, berkenaan dengan dua kurniaan yang ramai orang hilang. Kita biasa dengar kan hadis tu kan,
dua kurniaan yang ramai kita hilang. Apa dah Ustaz? Allah dah. As-sihhatu wal faragh. Kesihatan Betul. dan juga masa lapang. Betul. Benda tu kita selalu baca dan kita selalu dengar. Cuma saya nak fokuskan kepada masa tu sendiri. Kalau kita nak bandingkan dengan kita zaman hari ni dengan ulama-ulama silam tu, Masya Allah, jauh sangat beza dia. Sebab itulah Al-Imam Asy-Syafi'i lah. Saya pernah dengar dia ada ustaz tu sebut kata-kata Imam Syafi'i, dia sebut sungguh aneh masa yang berlalu laju, lebih aneh lagi kita yang melalaikannya. Masa tu kita tahu berlalu sangat laju. Aneh sangat bila kita kaji tentang penciptaan masa tu, sangat hebat. Tapi lagi aneh kita buang begitu je masa. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni seorang ulama Syria. Dalam satu buku dia sebut, buku dia The Value of Time. Ni ulama kontemporari lah. Dia kata masa adalah kurniaan yang berharga, hadiah yang hebat, yang nilainya hanya dicapai oleh orang-orang yang berjaya dan diberikan petunjuk seperti mana yang ditunjukkan dalam hadis tadilah, yang hadis yang tadi, ramai orang yang hilang itu, yang bermaksud sedikit sahaja yang mendapat manfaat daripadanya. Sedangkan kebanyakan kita ni membuang masa begitu sahaja. Rasanya tidak layaklah untuk kita nak cerita pasal hebatnya ulama-ulama silam lah. Kalau kita nak cerita pasal ulama ni, terlalu banyak kisah yang kita boleh ambil. Cuma saya nak ambil satu nama lah yang selalu kita dengar, Imam Nawawi. Biasa dengar kan, Syekh Imam Nawawi. Bila kita sebut Imam Nawawi tu, biasanya apa yang terlintas dalam fikiran kita? Kitab Hadis formula. Hadis Fa'ula. Imam Nawawi ni antara imam dalam mazhab Syafi'i kita ni lah. Bila kita tengok kehidupan Imam Nawawi, Imam Nawawi ni antara salah satu imam yang Allah Ta'ala berikan keberkatan umur dia. Masa dia hidup, dia meninggal wafat pada umur 44, ada yang kata 44, ada kata 45 tahun. Nampaknya kalau dalam konteks kita ni, kalau umur 40-an meninggal tu kita kata muda lah kan. Muda lagi, umur 40. Tapi dengan umur yang muda tu, Imam Nawawi rahimahullah, dia telah menghasilkan lebih 40 karya dalam pelbagai bidang. Dia meninggal tu tahun 676 Hijrah. Sekarang dah berapa? 43. So 43 kan? Lebih kurang 700 tahun dah dia meninggal. Umur dia hanya 40 tahun lebih. Tapi dengan umur yang 40 tahun sampai ke hari ni dah 700 tahun dah berlalu. Tapi semua kitab karya dia digunakan dalam pelbagai bidang. Dalam bidang fiqh kita ada Minhajut Talibin, bidang bahasa kita ada Tahzibul Asma', dalam akhlak kita ada At-Tibyan fil Adab wa Hamdil Quran. Banyak. Dalam hadis tu sendiri kita biasa banyak kitab hadis 40 kan, Arba'in, Riyadhus Salihin. Apa tak pernah nak bagi tahu betapa hebatnya ulama zaman dulu. Masa dia yang sedikit, Allah bagi keberkatan. Kalau kita nak banding dengan kita hari ni, kita muhasabah kita lah, bukan orang lain, bukan saing kita sendirilah. Bila kita tengok masa tu hilang daripada kita tu, hilang keberkatan lah kan. Masa kita sama je 24 jam dengan orang lain. Tapi keberkatan itulah yang kita kena sentiasa cari dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok ulama-ulama ni terlalu banyak yang kita boleh ambil ibrah dan pengajaran. Tapi nak bagi tahunya, satu contoh tu saya rasa saya dah diberikanlah untuk perkongsian kita bersama. Mudah-mudahan kita boleh ambil sebagai satu ibrah lah. Wallahu a'lam. Okey, Allahumma salli ala Muhammad.
Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Lain saya slow, minta maaf. Lambat suara sefikri itu baru mari. Allah, Terima kasih Sir. maaf. Saya sebelum tu kita teruskan. Saya nak sebut uh, saya nak sebut selamat datanglah kepada semua yang mengunjungi live kita, dan dalam masa sama sudi-sudinganlah, ringan-ringankanlah untuk kita share ruangan kongsi santai kita ni, Wakaf Ilmi ni, sebab dia sangat memberi manfaat. Mudah-mudahan ini dikira sebagai pahala jihad kita semua. Baik, kita menyampaikan ilmu, kita tak boleh nak mengajar, kita biar orang suka mengajar pun salah satu daripada jalan untuk cari berkat dan cari redha Allah pada kita. Baik. Apa yang disebutkan tadi, bagaimana Imam Nawawi dengan masa usianya yang taklah panjang sangat, 40 lebih nak, tapi dapat menghasilkan ratusan karya yang dapat digunakan sampai ratusan tahun dan sampai sekarang masih digunakan. Tidak ada satu kitab pun yang dikatakan sebagai tak relevan, tapi nak sebut berkatnya Imam Nawawi dengan masanya. Baik, para ulama mereka memahami bahawa apabila mereka berbicara, apabila mereka digelar sebagai ulama, mereka ada tanggungjawab. Mereka ada tanggungjawab. Sebelum tu ada ni Imi Suhaimi, ada Puan Atirah, ada Ibnu Najah. Selamat datang dan alhamdulillah, terima kasih sudi untuk mengikuti siaran kita. Ulama tadi dia hidup dengan disertai dengan tanggungjawab, iaitu membemban tanggungjawab sebagai pewaris Nabi untuk menyampaikan ilmu, untuk biar ramai manusia memahami bahawa kita ni sebagai orang yang bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Ada tanggungjawab kita sebagai hamba Tuhan. Baik, saya nak tanya kepada Dr. Wan Azimi. Jadi apabila kita tahu Allah memberikan kepada kita masa, dan masa itu pasti disertai dengan tanggungjawab untuk menggunakannya dengan sebaiknya. Bagaimana Ustaz Azimi nak kupas tahan? Silakan. Okey, soalan depan kita ni satu soalan yang luas lah. Isu tentang tanggungjawab. Kita hidup ni, apabila kita sebut tentang kehidupan, masa itu adalah kehidupan. Setiap saat, setiap ketika yang kita lalui dalam kehidupan kita ni, ianya sesuatu yang seharusnya diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Orang yang tidak menggunakan masa dengan sebaik mungkin, maka dianya dikategorikan sebagai orang yang rugi. Rugi ni sebenarnya jelas. Rugi ni pada konteks yang bukan sekadar kita kata rugi akhirat, tak boleh pahala, tetapi pada sudut keduniaan kita boleh kata ianya satu kerugian. Jadi memang aspek, kalau tanggungjawab, saya nak sebut tentang aspek masa tu sendiri. Kalau kita kata aspek masa, orang yang bercucuk tanam, kita ambil contoh lah, orang yang bercucuk tanam, dia bangun lambat, tiba-tiba bangun pada pukul 12 tengah hari dah, sedangkan dia ni ada sepatutnya orang panggil jiruh pokok, siram pokok, sama ada pokok timun ke, sini timun Cina lain, timun batal lain. Jadi kalaulah orang tu ambil menyiram pokok pada waktu tengah hari, dia salah guna masa tu, siram pokok pada matahari tengah diri, maka pokok tersebut akan bawa pada layu. Ni orang fizik, orang biologi kena jawab apa. Tapi semua orang faham belaka. Orang nane dia faham belaka, dia tak boleh jiru pokok pada waktu tengah hari. Makna ruginya orang yang sebenarnya dia patutnya melaksanakan tanggungjawab dia, bangun pagi siram pokok, tapi dia ambil sikap siram pokok waktu tengah hari, akan memberi kesal. Yang ni sebenarnya gini, cerita ni banyak berlaku kepada orang yang tak tahu. Jaga nursery pokok tu, jual pokok tu. Kalau dia upah orang yang tidak tahu, maka memberi kesan kerugian kepada majikan dia. Dia siram pokok waktu tengah hari. Tengah hari tengah kuat tu, tiba-tiba siram pokok bunga mahal tu. Dan ni zaman bunga cladium ke bahasa bunga keladi, pokok keladi tu. Siram pokok tengah hari tak ada. Jadi nak sebut kita nak sebut tentang isu rugi tu, biar nampak sikit. Rugi tu lagu mana rugi? Rugi dunia, rugi dah. Rugi tu dunia. Kalau kita lebih sikit pada kita nak kecek tentang amal ibadah.
waktu duha sepatutnya amalan yang dibuat laksanakan sebaik mungkin pada waktu duha tu, sekurang-kurangnya solat duha. Ya, sepatutnya solat 2 rakaat apa dah, 4 rakaat lebih molek. Tapi kalau tidak menggunakan waktu duha tersebut, maka ia mendatangkan begitu banyak kerugian. Banyak cerita berkaitan dengan waktu duha ni. Antaranya dia kata kalaulah kita hilang barang, termasuk kena curi, maka waktu yang paling baik untuk berdoa ya hadal dalal waradud dalalati urdud dalati bi'izzatika wa qudratik, agak supaya Allah pulang balik benda yang hilang ni, maka waktunya adalah waktu duha. Jadi itu. Jadi siapa yang nak minta supaya rezeki bertambah murah waktu itulah. Ada sandaran kitabnya, ada sandaran hadisnya. Okey. Kita nak sebut supaya lebih senang supaya aspek masa ini ada aspek tanggungjawab yang sepatut dilaksanakan. Begitu juga pada maksud hari. Pada hari kita lalu hari Jumaat tu, ni lebih teruk lagi. Jumaat pun tak ada sembahyang. Kita di Kelantan ni ialah terpaksa terima lah hakikat 4 orang satu masjid. 4 orang aja so masjid hari Jumaat. Tok Imam rawatib, Tok Siak, Tok Bila. Kalau nak kira lah. Kalau nak kira 4 orang tu cukup dah. Tok Akil nak pergi semayang pun tak boleh. Tok Siak perambak. Syarat dia. Jadi aspek Jumaat Jumaat ini satu perkara yang besar dan sepatutnya diisi dengan perbanyakan selawat. Begitu Al-Kahfi tadi kita diminta supaya disunat membaca Al-Kahfi. Banyak fadilat Al-Kahfi itu sendiri, ada sandaran hadisnya. Maka kalaulah amalan soleh itu pun digalakkan dilaksanakan pada hari-hari yang khusus, maka sudah semestinya begitu banyak lagi amalan-amalan. Ketika hujan sebagai contohnya, ada amalan-amalan bersandar pada hadis, dimakbulkan doa pada ketika hari hujan itu sendiri. Jadi saya rasa walaupun tak susul molek, tapi nak sebutnya ada kepertanggungjawaban, ada aspek galakan dalam aspek melaksanakan amal-amal soleh pada hari-hari tersebut, ataupun pada masa-masa yang khusus tersebut. Itu dululah. Takut masa. Kita ada masa 10-15 minit ada ni. Sila balik kepada moderator. Sila. Terima kasih Dr. Azimi. Nampak tu dia tak boleh dengar 5 minit tak ada. Rasa kena setengah jam hak dia sorang. Padak tu. Dia punya ilmu tu padak. Setengah jam dia setengah jam kecek supaya 5 minit kita serang. Nak ayat berkat tak berkat dia tak guna. Allah. Ni ada soalan daripada pelayar kita. Apakah bentuk adab kaedah apabila masa yang diberi telah terlepas, terlepas. Nanti Sir Fikri dulu lah. Saya bagi ke Sir Fikri lah, bagi streaming nyawa mata. Baik, Sir Fikri ni jawab mata seminit tu. Apa bentuk kalau ada kaedah tak? Kalau waktu dah terlepas tu kita nak gano muhasabah ke gano ke? Masya-Allah. Cuba jawab. Masalah on the spot ni. InsyaAllah. Bila dia sebut masa soalan dia kata apa bentuk atau kaedah bila masa dia beri terlepas. Saya teringatlah satu quote dia kata it's never too late for those who do it. Itu quote pasal motivasi lah. Sebenarnya istilah terlepas tu kalau kita tak buat apa-apa. Masa tu kita sedar, masa tu kita buat. Kan? Tak ada istilah kalau kita duduk layan perasaan terlepas tu sehingga kita menyesal semua itu membuang masa kita. Kita kata it's never too late for those who do it. Tak pernah terlambat bagi orang yang buat. Tapi kalau terlambat tu orang itu apa? Mikir, lepas mikir, tak buat gapo-gapo. Waktu memang terlepas sungguhlah. Kalau mungkin kalau tanya orang yang lebih arif bab ni, tu kalau tanya saya lah. Maksudnya kita ni gapo-gapo pun kaedah dia just do it lah, buat je kerja. Kalau kita terlepas yang dah lepas tu, walaupun 1 saat kita tak boleh nak undur dah. Walaupun 1 saat. Kan? Sebab itulah let go and let God. Bahasa Inggeris sekali lagi. Biarkan berlalu and let God.
kita serahkan kepada Allah. Yang penting masa sekarang ni apa yang kita buat. Itu Okey, sajalah. maksud jawab tu sebenarnya soalan tu dan jawapan sir tu dia berkait dengan soalan saya nak bagi ke sir ni. Allah. Jadi bagaimana masa tu dengan kaitan jiwa kita? Ya. Masa ni, pengaruh masa dengan perkembangan jiwa kita. Lah ni mungkin kita umur 40 dengan masa yang telah berlalu 40 tahun. Macam mana kita nak merespon? Mungkin boleh sambunglah masa yang telah berlalu. Dan juga dengan perkembangan masa dengan perkembangan jiwa kita tu macam mana kita nak faham dan kita nak resapi, kita nak insafi. Teruskan sir, sambung. Anda sambunglah. Di gelombang sama tu, benda sama tu nampak. Jadi kalau menyambung apa yang ditanyakan tadilah oleh Ustaz Fazil berkenaan dengan masa dengan perkembangan jiwa lah. Kalau tak silap hamba lah. Hamba ni suka quote kata-kata daripada apa ni, bukan hadis pun tak apa tak kita sebut kata-kata ni. Ya, tak apa. Dalam bahasa Inggeris. Hamba baca sikit dah. Dia kata life and time are world's two teachers. Life and time are world's two teachers. Maksudnya kehidupan dan masa itu adalah guru bagi dunia. Life teaches us to make good use of time. Kehidupan itu mengajar kita untuk menggunakan masa sebaik mungkin. While time teaches us the values of life. Manakala masa tu pula mengajarkan kita nilai kehidupan. Kita nak banyak berkaitan dengan masa dengan perkembangan jiwa dah. Kita punya umur kita semakin meningkat. Umur kita semakin meningkat dan setiap peringkat umur kita tu kita panggil ada tahap-tahap kematangan dia kan. Kalau budak setara ni dia fikir. Kalau orang yang remaja sikit dia punya perkembangan jiwa dia lain dah. Bila mana kita dah meningkat dewasa kita akan mikir pun lain dah dari sudut perkembangan jiwa kita itu sendiri. Tapi yang paling penting bukannya perjalanan perkembangan itu sendiri, tapi kita kena tahu asas. Asas dia adalah saya sebut satu kata-kata yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Dia kata orang yang bijaksana adalah orang yang sedar tentang masa dia. Orang bijaksana ni dia sedar ke apa? Sedar diri. Gapo? Masa dia tu dia kena guna sebaik mungkin. Jika masa dia hilang, Ibnul Qayyim sebut, dia akan hilang segala minat dia. Tu kalau orang yang sedar lah. Orang sedar. Kalau dia hilang masa dia tu dengan perkara tak baik, dia akan rasa dia hilang segalanya. Tapi kalau orang itu tidak ada kesedaran, masa itu hilang, tidak ada rasa apa-apa. Maksudnya kita nak beritahu dalam konteks perkembangan jiwa kita itu sendiri, pastikan bahawa perjalanan masa itu benar-benar mengajar kita. Mengajar kita tentang erti kehidupan. Janganlah panggil masa susah mengajar erti kesabaran. Betul tak Ustaz? Masa susah mengajar erti kesabaran. Masa senang mengajar erti kesyukuran. Semua itu berkait dengan perkembangan dalam jiwa kita. Bukan soal apa yang berlaku, tapi bagaimana kita isi jiwa kita. Susah, sabar. Senang, syukur. Itu hebatnya orang beriman kan. Itu hebatnya orang beriman. Dalam keadaan apa sekalipun, dia sentiasa berada dalam keadaan berjaya lah. Rasa susah, Allah berikan kesabaran. Rasa senang, rasa syukur. Itulah bahagia yang dalam konteks jiwa kita bila mana dalam konteks perkembangan masa itu sendiri. Kalau kita menyedari hakikat tu, kita akan menjadi orang yang benar-benar menghargai benda yang kita buat semua hari-hari. Kita buat semua. Saya sendiri pun tak tahu ayat kau lain tau. Dengan dunia hari ni, dengan alat, dengan gadgetnya,
kita buang masa. Tapi it's never too late lah. Bila mana kita sedar, terus kita ubah, buat benda yang lebih bermanfaat, ambil bacaan yang baik, terus. Tapi kalau kita nak kongsikan, itulah yang saya boleh kongsikan setakat tu. Wallahualam. Terima Tak nak kasih, Ustaz. menjawab pada soalan dia. Maknanya apa yang betul lah tu. Sejawab tu memang sangat membuka minda kita untuk kita berfikir. Sebab masa ni adalah sesuatu tanggungjawab untuk kita. Kita berfikir akannya segala peristiwa itu, pahit manis kehidupan kita ni, semuanya Allah nak mengajar dan mendidik kita. Kita selama ni baca ataupun belajar daripada buku, kita faham teori, kita hafal definisi, tetapi hakikatnya kita dapat memahami sesuatu ilmu dengan sebenar-benar faham apabila kita mengalaminya sendiri. Memahami sabar dalam buku teks, dia tak sama dengan sabar apabila menerima pukulan yang pertama, apabila kita menerima musibah. Dia tak sama. Dia kena waktu kita kena tu baru kita faham sabar ni macam ni rupanya. Bukan semata-mata kita dengar belajar dalam buku teks saja. Baik, Dr. Azimi, saya nak baca satu hadis dulu, ya, sebelum saya masuk kepada soalan saya kepada Dr. Azimi yang mungkin menjadi penutup kita pada malam ini. Ada satu hadis daripada riwayat Imam Bukhari. La taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa takthuruz zalazil wa yataqarabaz zaman wa tazharul fitan wa yakthurul hajr. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah diangkat ilmu, banyak berlaku gempa, masa berlalu dengan pantas, terzahirnya fitnah-fitnah dan berlakunya banyak pembunuhan. Daripada hadis ini, Nabi dah sebut apa yang akan berlaku di akhir zaman, dekat nak kiamat. Salah satunya yang berkait dengan tajuk kita iaitu masa berlalu dengan sangat pantas. Masa dirasakan berlalu dengan sangat pantas. Baik, Ustaz Azimi, bila masa ni berlalu dengan pantas, cepat, kadang-kadang kita tak sedar dia telah pergi meninggalkan kita. Dan cuba kita tengok bagaimanakah sikap kita dengan masa lalu, masa sekarang, present, now dan masa akan datang. Bagaimana kita nak menghadapi, bagaimana kita nak bersikap dengan masa kita yang Allah telah amanahkan, Allah telah berikan kepada kita. Mungkin Ustaz Azimi boleh huraikan, insya-Allah. Tafadhal. Okey, terima kasih Al-Fadil, Ustaz Fadil. Soalan depan kita ni kalau ditanya berkaitan dengan ciri-ciri ataupun tanda-tanda kiamat, ya, maka sebenarnya kita berada dalam suasana yang kita rasa bahawa masa yang kita ada ni begitu singkat. Tak cukup masa. Dan ini juga tanda antara huraian disebut dalam hadis tersebut adalah tanda bahawa kemajuan teknologi. Pada sudut kemajuan teknologi. Maknanya antara perkara yang disebut bahawa kita taqarabuz zaman ni, suasana masa dikatakan lebih cepat berlalu ni dianggap sebagai suasana kemodenan yang berlaku. Dan suasana itu bila berlaku tu? Bila kita hadapi, iaitu pada masa sekarang. Sekarang ni. Walaupun hakikat sebenar kita berada di satu bentuk teknologi yang cepat sekarang ni, walau bagaimanapun kita ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Persoalan lainnya, masalahnya banyak kita masa yang baik itu kita tinggal. Tidak buat satu perkara yang bermanfaat. Dalam konteks ini kita buat kategori masa yang berlalu ni. Sekiranya masa berlalu itu ianya termasuk dalam perkara ibadat yang kita tinggal. Habis dah waktu zuhur, semaya zuhur pun dok. Habis waktu asar pun dok. Ataupun Ramadan tahun lepas, tak ada ganti lagi masuk dah Ramadan tahun ni. Jadi itu orang panggil pada aspek ibadat yang ketinggalan. Maka dalam aspek hukumnya, maka kita hendaklah melaksanakan ataupun membuat qada. Qada, solat kena qada. Dan juga puasa tu kena qada. Dengan dalam masa sama, kita perlu perkara yang kita buat yang tertinggal itu, ianya termasuk dalam dosa dan maksiat.
Maka dalam masa sama kita hendaklah bertaubat, istighfar, banyak istighfar bagi tujuan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lepas. Jadi kalaulah apakah keedah dan tindakan kita kalau kita meninggal perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang fardu, maka seharusnya kita melaksanakan qada, bertaubat, beristighfar dan sebagainya. Doktor, Dalam aspek keduniaan, ya. Doktor sebentar. Cuba Ya. tengok tu. Layan sebentar tu. Kita tak Okey. boleh mengejar masa. Sejauh manakah benarnya pendapat ni? Jawab betul 30 saat. Dalam aspek betul, kita tak boleh mengejar masa, tetapi masa yang ada di kalangan yang kita lalui ini hendaklah disempurnakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Hadis Nabi menyebut bahawa innallah Ta'ala yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqinahu. Jadi masa yang kita ada sekarang ni, walaupun kita nak hadap banyak lagi perkara yang kita nak buat, tak cukup masa. Tetapi apa-apa pekerjaan yang kita perlu laksanakan sekarang adalah an yutqinahu. Kita melaksanakan dengan sebaik mungkin. Itqan, tekun yang maksima, optima. Menggunakan masa tu dengan optima. Secara tak langsung, jawapan secara tak langsung. Walaupun kita ni sentiasa ada tanggungjawab, ada tanggungjawab. Khususnya dalam aspek menghadapi masa-masa akan datang. Tanggungjawab untuk diri kita, ataupun tanggungjawab untuk keluarga kita, atau tanggungjawab untuk negara dan umat kita. Maka sudah semestinya kita ada sikap dan pendirian. Saya nak sebut gitu. Kita kena ada sikap. Tak boleh kita, saya tak tahu, tak ambil kisah lah apa yang berlaku. Kerana apa-apa tindakan kita pada hari ini akan memberi kesan pada generasi akan datang. Perkara maksiat berlaku berleluasa dalam masyarakat, maka hendaklah kita tangani dengan menyatakan kebenaran, dengan menyatakan sebagaimana kita sebut dalam ayat wal asri lah. Wal asri. Antara tanggungjawab yang dipertanggungjawab kepada kita adalah supaya kita melaksanakan amal ma'ruf nahyu munkar. Itu kerja kita yang hendaklah secara berterusan dalam pelbagai bentuk dan cara, dalam pelbagai bentuk cara. Saya rasa panjang ada sikit tu, tapi sekurang-kurangnya menjawab beberapa persoalan yang dibangkitkan. Serah balik moderator tu. Tak puas Ustaz. Saya tambah lagi ke? Saya fikir pula. Saya fikir pula. Baik, kalau kita tengok kan, masa kita pun 10.30 dah ni, kita janji sejam je. Tapi sebab masa tu terasa pantas berlalu betul dan kita terasa manisnya duduk dalam majlis ilmu ni, saya rasa berbangga dan berbahagia. Dan kalau kita tengok di soalan-soalan yang kita lontarkan secara spontan kepada ahli panel kita, dapat dijawab dengan spontan dan sangat kemas. Allahu. Nah, nampaknya sebenarnya apa yang berlaku ni, Allah nak menzahirkan sesuatu pada kita. Allah nak menzahirkan sesuatu pada kita bahawa ilmu, masa, apa saja ni daripada Allah. Allah nak bagi pada kita. Kita fikir ke tidak, Maha Besar dan Maha Sucinya Allah. Kita balik kepada Allah. Baik. Apa bunyi pula ni? Okey. Baik. Jadi ada masa sikit lagi saya minta kepada ahli panel kita untuk menggulung. Bagilah kata-kata hikmah terakhir. Buah kilah ngelah ni. Seminit seorang, insya-Allah boleh dah. Boleh. Saya mula dengan Sir Fikri dulu. Macam mana kita nak gulung kita punya malam ni, insya-Allah. So, silakan. Seminit. Yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fadil, Dr. Ma'azimin. Bila kita bercerita tentang masa ni, bila Dr. sebut sikap kita terhadap masa, saya teringat satu istilah lah, istilah motivator dia biasa dengar lah, kalau kita biasa dengar istilah ni, the power of now. The power of now. Kuasa sekarang. Dalam kehidupan kita, dua kunci je untuk kita berjaya ni. Untuk saya sendiri ni, ingatan untuk diri sendiri. Pertama, buat benda bersungguh-sungguh. Yang kedua, jangan bertangguh. Kalau kita merancang, kita buat apa pun, once masa tu kita sedar, jangan make esok baru nak berubah. That time kita berubah. Bukannya semestinya berubah tu kita kena buat benda-benda. Ubah dalam minda, buat sesuatu. Ambil kertas, tulis apa yang kita nak buat.
justru membincangkan tentang masa ini merupakan satu benda yang sangat menyentuh diri kita sendiri. Jadi untuk kita benar-benar mengambil ibrah daripada perbincangan kita malam ini, mudah-mudahan insya-Allah lah kita boleh mengambil ibrah yang baik insya-Allah. Saya pun dapat belajar banyak daripada Dr. Wahid Azimi, daripada Ustaz Fadil sendiri. Sama. Ayatnya kita ni kita kena ingat masa tu bukan kita yang kawal masa tu di bawah kawalan kuasa Allah. Kadang-kadang kita sentiasa rasa tak cukup masa dan sebagainya. Buat benda rasa tak cukup sama. Saya pernah dengar seorang ustaz tu sebut, bila kita ada masalah masa kita dalam kehidupan dengan manusia, cuba kita cek masa kita dengan Allah. Macam mana kita jaga masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dialah yang mencukupkan masa, dialah yang memberikan keberkatan masa, dialah sebenarnya yang menjaga masa kita. Dan diberi satu tips, dia kata cara kita nak menjaga masa dengan sebaik mungkin, dia kata jaga waktu solat kita. InsyaAllah dia kata kita akan dapati kehidupan kita lepas tu, kita akan dapati InsyaAllah bila ada keberkatan itu, kita akan rasa masa itu bukan kata cukup, tapi lebih baik berbanding sebelum ini. InsyaAllah, mudah-mudahan sekadar itulah penggolongan daripada saya sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih sir. Penggulungnya macam berubah awak tak? Baik. Penggolongan. Sebut tadi, buat kerja bersungguh-sungguh, jangan bertangguh. Kalau kita ada masalah masa, maknanya kita ada masalah masa kita dengan Allah. Itu dua poin yang sangat penting untuk kita catat bersama-sama pada malam ini. Okey, saya persilakan Dr. Azimi pula. Dia dengan wakilah dia. InsyaAllah. Okey, kalaulah banyak Fikri guna bahasa Inggeris, kita pakai bahasa Inggeris lah. Satu quote daripada orang putih kata, time and tide waits for no man. Masa dan air pasang ni tidak menunggu sesiapa. Itu asasnya kita kena ingat. Dia tak main. Masa tetap berjalan, tapi kalau kita tak isi dengan sebaik mungkin, maka ianya akan meninggalkan kita. Okay? Ada hadis pun ada berkaitan itu. Soalan sekarang ni, sepatutnya kita mendahului masa. Itu isu. Poinnya, kita hendak mendahului masa. Banyak mana pengalaman orang yang telah melalui aspek kegagalan, kesusahan, tapi mereka ni berjaya, seharusnya kita tak ulang dah kegagalan tersebut. Maka sebab itulah kita patut mendahului masa. Dengan cara pengalaman-pengalaman orang itu, kita ambil, kita fahami, dan kita biasanya dengan cara membaca. Dengan membaca. Hakikat sebenarnya, Rasulullah sendiri pun pernah menggunakan khutbah yang telah dibuat oleh Qus bin Sa'idah di Pasar Unqas, yang mana telah berkhutbah 10 tahun sebelum daripada kebangkitan Rasulullah. Dan satu ayat yang masyhur, saya baca balik kita belajar belaka di sekolah Arab ni. Ayyuhan nas isma'u wa'u man asya mata wa man mata fata. Panjang. Tapi teguran dia, wahai manusia, dengarlah dan berhati-hatilah. Sesungguhnya setiap kamu akan mati, dan setiap mati itu akan binasa. Panjang. Tetapi Rasulullah sendiri telah menggunakan khutbah tersebut. Makna dia, apa yang terkandung dalam khutbah tersebut adalah merupakan peringatan, walaupun ianya dibuat pada 10 tahun sebelum kebangkitan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka jelas kepada kita, aspek inilah merupakan sepatutnya kita orang muda khususnya, kita banyak belajar, banyak membaca khususnya, bagi tujuan kita tidak mahu mengulangi kegagalan demi kegagalan yang sentiasa berlaku. Kalau kita masih lagi ikut kegagalan orang ni, maka seolah-olah kita ni menjerumuskan generasi kita kepada sesuatu yang tidak menguntungkan kita bukan kepada kita saja, tapi kepada ummah kita seterusnya. Jadi sebab itulah saya rasa dengan masa terbatas ni cukuplah dulu sebagai satu perkongsian. Kalau tak cukup, kita tambah lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Gitulah biasanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz, Ustaz Azimin. Ustaz Fadil. Macam mana Ustaz Azimin sebut Ustaz tadi Fadil. bahawa dah. Apa dia? Boleh nak tambah 10 saat. Nak tambah Eh, sikit. Sikit boleh 10 lah. saat. Okey. Boleh. 10 Saya ni saat. baik Boleh ke? hati. Boleh 10 saat juga. 1. Jangan jaga lagi. Cepat. Bui. Mazim sebut tadi saya nak sebut. Saya terasa saya tertinggal 2 poin tadi. Saya kata saya nak sebut berkenaan dengan kita ni bila nak menjaga masa dengan baik dalam konteks kita, kehidupan kita ni ada 2 pencuri masa yang selalu mencuri masa kita. Satu, Ya. terlalu menyesal dengan benda yang telah berlaku. Yang Betul. kedua, terlalu bimbang benda yang tak berlaku lagi. So kita nak Betul. menjadikan masa kita lebih efektif, lebih baik, jangan terlalu menyesal. Yang dah lepas, let go. Biarkan Allah dah Betul. kebaikan. Yang tak berlaku lagi, kadang-kadang kita ni terlebih bimbang, terlebih risau. Dia memikir benda tak berlaku lagi sampai dia tak buat gapo-gapo. Gapo pun untuk peringatan diri hamba sendirilah. Mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Wallahu a'lam. Maaf moderator. Baik, dengan apa yang telah disimpulkan oleh Asy Fikri tadi, saya pun tak boleh nak cakap banyak dah. Jadi, saya rasa sangat berbahagia, sangat berbangga dengan apa yang telah disampaikan oleh para ahli panel kita yang sangat membantu kita memahami bagaimanakah yang dikatakan sebagai masa yang hilang, bagaimana kita memanfaatkan masa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab nanti akan sampai satu masa, masa itu akan Allah gambarkan seperti seekor sapi yang Allah akan sembelih di hadapan kita semua di padang mahsyar nanti. Itu adalah satu riwayat yang menceritakan tentang bagaimanakah masa disembelih di padang mahsyar, menunjukkan tidak ada lagi peranan amal, tidak ada lagi peranan yang boleh kita memanfaatkan untuk memberi pahala dan ruang bekalan untuk kita menghadap kepada Allah nanti. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kita, ilmuwan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar pelayar kita yang sudi untuk memberi komentar, sudi untuk share banyak-banyak. Mudah-mudahan semua ni jadi ladang amal buat kita semua. Baik, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير